Segmen B Diva kami mulakan dengan kisah mengenai penyanyi Farah Wahidah yang baru melangsungkan perkahwinan kali kedua Mac lepas. Beliau berharap aktiviti seninya sepanjang tahun ini berjalan lancar. Dan jika tiada aral melintang, beliau akan tampil dengan single terbaru. Saya masih lagi aktif menyanyi, cuma kita tahu keadaan COVID sekarang negara kita. Jadi banyak show yang macam yang kita tahulah yang tertunda, dan juga kalau ada pun yang betul-betul limit je. Maknanya tak boleh dengan orang ramai sebab kita kena sentiasa patuhi SOP lah kan. Jadi banyak yang rakaman TV, ada yang kerja daripada rumah, rakaman kat rumah, macam tu je lah. Tapi untuk keluarkan single tu buat masa sekarang tu memang ada material, cuma kita tunggu waktu yang sesuai untuk kita publishkan lah, insyaAllah. Kembali bergelar isteri setelah setahun berpisah dengan bekas suami, Farah Wahidah mengakui Aidilfitri kali ini cukup bermakna buat dirinya. Jadi alhamdulillah suami ni boleh menerima karier saya. Dia tahu cumanya dia mungkin bukan dalam bidang ni, jadi nak kena masukkan dia ke dalam industri ni tu kena macam ambil masa lah. Cuma saya dah bagi tahu kat dia, dia ada kerjaya dia dan saya ada kerjaya saya, sebab ini adalah punca rezeki saya. Jadi alhamdulillah setakat ni masing-masing memahami dengan karier sendiri. Baik, lebih 3 dasawarsa membina platform dalam dunia seni meletakkan pelakon berkaliber Bel Ngasri dalam zon selesa. Dan tidak keterlaluan kalau dikatakan Bel antara pelakon yang sentiasa menerima tawaran lakonan. Malah sepanjang hujung Ramadan lalu, bersambung pula ke Syawal, wajah Bel ada di setiap saluran TV. Ya, jelas Bel, dalam musim pandemik COVID-19, beliau bersyukur kerana masih ada pihak yang menghargai bakat seninya. Tidak mendambakan populariti, Bel yang lahir daripada keluarga seni sentiasa melakukan yang terbaik dalam setiap tawaran, memandangkan ia merupakan tanggungjawab dan periuk nasib beliau sejak kecil. Tak lupa juga kalau macam contoh saya ni bukan setakat kerja sebagai seorang pelakon saja. Saya ada buat MC untuk majlis-majlis juga. Dan juga saya terbabit untuk tiap-tiap minggu saya ada buat sketch parody-parody. Jadi itu antara kerja-kerja saya yang dah orang kata memang daripada dulu lagi saya buat. Menyentuh watak Barkoba yang dilakonkannya dalam filem 18 Puasa di Kampung Pisang, Bel berharap watak itu dijadikan iktibar untuk panduan hidup masyarakat. Alhamdulillah, apa-apa pun semuanya atas rezeki lah. Alhamdulillah, orang masih lagi nampak saya. Walaupun saya, orang kata daripada kecil dulu sampai sekarang, orang kata masih ada lagi. Dan Alhamdulillah, begitu juga nasib saya dapat saya membawakan watak Barkoba ni dan mendapat perhatian ramai. Walaupun ialah tak berapa manis lah, orang kata ikon tak puasa kan. Ikon orang tak puasa, ikon plastik hitam lah. Maskot itulah. Tapi bagi pendapat saya, jangan ambil watak itu, ambil dia sebagai pengajaran. Pelakon Shah Iskandar kini lebih matang selepas dikurniakan anak sulung tahun lalu hasil perkahwinan bersama Siti Sarah Muhammad Noor. Beliau yang mendirikan rumah tangga pada Januari 2016 berkata, keutamaannya kini kepada keluarga. Mengimbas kembali zaman bujangnya, Shah Iskandar akui beliau agak boros dengan hobi mengubah suai kereta dan motosikal. So sekarang yalah itu kisah dulu, zaman-zaman bujang saya, zaman gemilang saya memang suka main motor, main kereta. Yalah masa kita bujang dengan geng-geng yang motor, geng kereta, so kita boros sikitlah. Tapi sekarang ni saya dah sangat pandai berjimat kerana satu dah beristeri, kedua dah ada anak. Beliau bercadang kembali ke Singapura untuk satu projek dan bergantung kepada situasi semasa COVID-19 dan pembukaan semula sempadan antarabangsa. Kepada semua penonton setia RTM, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda sekeluarga. Ingat, sambil kita celebrate ni, jangan lupa ikut SOP. Kalau tak boleh rentas lah lagi nanti. Assalamualaikum.
kita jangan fikirkan bahawa isu Israel ini hanya perlu disokong oleh orang Islam. Itu tidak benar. Isu Israel ini adalah isu kemanusiaan. Ia harus disokong oleh segenap lapisan masyarakat manusia yang merasakan pembunuhan kanak-kanak itu, pembunuhan rakyat dengan sewenang-wenangnya adalah salah. Jadi kalau kita bertanya kepada siapa-siapa, adakah saudara merasakan pembunuhan sewenang-wenangnya, tidak kiralah di Israel ataupun di Myanmar ataupun di mana saja, di mana Malaysia sebagai sebuah negara sangat konsisten, kalau jawapannya ya, saya tidak percaya bahawa pembunuhan sewenang-wenang itu adalah sesuatu yang patut digalakkan, nah makanya kita harus mula membina koalisi dengan orang itu. Tidak kiralah dia itu Yahudi, tidak kiralah dia itu orang Buddha, tidak kiralah dia itu orang Islam dan sebagainya. Baik, berita perdana edisi Sabtu 22 Mei 2021 berakhir di sini. Ikuti episod sulung program khas COVID Itu Benar atau CIB selepas ini. Tenang dan waspada, terus patuhi SOP untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Teruskan berdoa untuk keselamatan rakyat Palestin. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.